Benih padi sah. Ya, benih padi sah. Terima kasih Tuan Betul. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya dipahamkan bahawa supply untuk benih padi sah ni syaratnya mesti 85% ke atas bernas. Bukan bernas agensi tu, maksudnya kemampuan dia untuk tumbuh. Dan benih padi baik ini 70%. Tetapi saya dipahamkan syarikat-syarikat yang supply benih padi ini kebanyakannya tidak menepati piawaian yang telah ditetapkan sebelum ini. Oleh sebab itu, isu yang nak dibangkitkan ini ialah soal sistem penguasaan benih padi ini sebenarnya tidak mencapai matlamat. Kerana selepas daripada seperti mana yang Berhormat sebut tadi, syarikat-syarikat swasta ni sebenarnya tidak mempunyai kepakaran untuk nak mengenal pasti ataupun untuk nak menguatkuasakan. Dan didapati ladang-ladang yang dibuat untuk benih padi juga tidak menepati piawaian. Oleh sebab itulah, maka pihak petani mencadangkan supaya kembali kepada sistem asal, di mana Jabatan Pertanian diberi otoriti sebanyak 30% untuk menyediakan ataupun untuk supply benih padi sah. Tetapi apabila perkara itu diambil alih oleh pihak swasta, ini yang jadinya akhirnya padi angin yang melanda dalam negara ini bertambah kurang daripada penyediaan benih padi yang tidak berkualiti, yang tidak menepati piawaian. Minta penjelasan peringkat awal. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat dulu bekas pegawai Madah kan? Madah ni bagus juga, banyak mengelahirkan bekas rakyat pembangkang. Yang Berhormat, yalah, betul lah Madah kan? Betul yalah tu. Yalah. Baguslah. Yang Berhormat, daripada apa yang Berhormat cakap tadi, saya nampak Yang Berhormat mungkin kurang jelas mengenai proses yang dikatakan benih padi berkualiti dan mengapa ianya diberikan kepada swasta dan mengapa Jabatan Pertanian tidak lagi dilantik sebagai pengeluar benih padi sah. Yang pertama, mengapa kita tak lantik Jabatan Pertanian? Kerana Jabatan Pertanian inilah pakar. Mereka inilah yang pakar yang akan menentukan kualiti padi. Kalau ia diberi lagi pada Jabatan Pertanian, ianya memang bertentangan dengan peraturan antarabangsa, dan bagaimana Jabatan Pertanian yang sepatutnya dia yang menentukan kualiti padi, kalau dia sendiri mengeluarkan padi, ini yang dikatakan bersaksi kelutut. Baik, macam mana prosedur untuk kita nak meluluskan padi ini? Dalam kita nak menentukan benih padi ini, kita ada 4 jenis benih. Pertama, dia panggil benih padi asas yang dikeluarkan oleh Madi. Kemudian dia beri induk. Lepas tu asas yang kita cakap ni ialah benih padi berdaftar dan juga benih padi sah. Baik, apabila sesuatu syarikat dia memilih, telah pun terpilih, menjadi 9 syarikat terpilih, maka syarikat ini akan memilih peserta mereka. Memilih peserta mereka untuk menanam padi berdaftar. Bila mana-mana pesawah padi yang dipilih sebagai penanam padi berdaftar ni, yang daftar, maka menjadi tanggungjawab Jabatan Pertanian untuk melihat dan menentukan para peserta ini mesti menghasilkan padi yang berkualiti. Jadi kerana itu Jabatan Pertanian mereka mesti turun ke padang, sebab nama-nama peserta yang menanam padi berdaftar ini ada pada Jabatan Pertanian. Jadi Jabatan Pertanian dia akan pergi sekurang-kurangnya 4 kali. Round pertama dia tengok 2 bulan padinya ada kualiti ke tidak, sampailah ke 4 kali. Kalau sampai tahap yang keempat, dilihat padi di sawah ni banyak padi angin, maka peserta ini tidak dibenarkan menjual padinya kepada kilang yang dilantik untuk memproses benih padi sah. Dalam erti kata lain, peserta ini, lot yang dikerjakan oleh peserta ini, dia tidak layak, padinya tidak layak untuk dijadikan diproses jadi benih padi sah.
untuk itu yang berhormat, penolakan di sawah ni saja, kalau ada 100 lot, 60 lot selalunya lot-lot ni tidak boleh, padi-padi ini tidak layak untuk dihantar ke kilang untuk diproses untuk jadi benih padi sah. Nanti dulu bagi saya habis cerita prosedur dulu. Bagi saya nanti prosedur. Sebab saya tengok yang Muhammad dia mungkin kurang jelas. Baik. Bila benih padi sah ni dah sampai ke kilang, sekali lagi Jabatan Pertanian kena melihat padi ini untuk menentukan pengembangannya ada 98%, dan yang lebih penting ialah kandungan benih padi sah. Setiap 1 kilo padi yang ada lebih kurang 37,000 biji, 37,000 biji padi benih ini, ianya tidak boleh mengandungi lebih daripada 10 biji benih padi sah. Ini standard yang kita tentukan. Jadi apabila padi ini dah sampai ke kilang, Jabatan Pertanian akan buat sampel. 1 lot dia akan ambil 3 kilo. Dia akan pisah, dan apabila dia dapati bahawa lot yang dipilih itu mengandungi benih padi sah yang lebih daripada standard, maka benih padi sah ni tidak boleh dijual sebagai benih padi sah, terpaksa kilang, terpaksa dia jual sebagai padi biasa. Dan apabila dia dapati benih padi yang diproses ini mencapai kualiti yang ditetapkan, maka sijil akan diberikan. Baik. Sebab itu yang berhormat, kita telah meminta supaya syarikat-syarikat yang kita pilih ini, mereka mesti ada injektor silinder, yang mana bila benih padi ini sampai ke kilang dia proses. Dia akan memisahkan yang mana padi angin sebelah kiri, padi yang dikualiti jatuh sebelah kanan. Jadi syarikat yang ada mesin ini, setakat ada 2 syarikat saja. Syarikat Seri Merbuk dengan SM Noh yang ada syarikat ini. Jadi benih-benih padi yang diproses selalunya yang mengikut mesin ini selalunya akan kekal akan dapat 80% daripada hasil padinya boleh diberikan sijil untuk jadi benih padi sah. Tetapi kalau yang macam ada agensi-agensi lain yang kita lantik, dia tidak ada mesin ini, dia menggunakan pegawai Jabatan Pertanian pun tengok dengan cara manual, maka sebab itulah kita dapati banyak kilang-kilang yang kita lantik ini boleh dikatakan hampir dekat 40% kita tolak benih padi ini. Kerana itulah di Kedah baru-baru ini benih tak cukup, sebab kita telah minta supaya Jabatan Pertanian jangan bertolak ansur. Kita nak menentukan kualiti benih yang dijual mesti mencapai standard kita. Apabila Jabatan Pertanian mengenakan kualiti yang tinggi, maka itulah agensi-agensi yang kita lantik ini mereka tak dapat membekalkan seperti mana yang sepatutnya, kerana hampir 50% apa yang patut mereka jual terpaksa ditolak oleh Jabatan Pertanian, dan kerana itulah bekalan itu kurang. Tapi sekarang kita telah dapat selesaikan. Terima kasih Tuan Menteri kerana bagi kuliah belah petang ni tentang proses benih padi. Nampak Yang Berhormat Menteri faham. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, saya mendapat maklumat sumber yang tepat mengatakan bahawa benih padi yang disuplaikan oleh satu syarikat swasta ni telah hanya mempunyai kemampuan bernasnya 54%, bermakna 46% reject. Hanya 50%, lebih kurang 50% saja, kurang lebih. Jadi bermakna satu syarikat, saya setuju bahawa syarikat Seri Merbuk ni mempunyai kepakaran. Dia mengambil pegawai-pegawai pencen daripada Jabatan Pertanian yang mempunyai kepakaran untuk buat pemantauan sendiri di ladang, dan juga begitu. Saya setuju. Tapi ada juga syarikat, mungkin Yang Berhormat Menteri pun tahu syarikat mana, maklumat itu telah ada dalam tangan Yang Berhormat Menteri, tetapi tidak ambil. Okey. Soalannya ialah sekarang ni, itu yang pertama. Yang keduanya ialah soal manipulasi harga benih padi ini oleh syarikat-syarikat swasta ni, yang menyebabkan harga yang telah ditetapkan oleh kerajaan RM28 menjadi RM30, menjadi RM32, ada yang sampai RM36.
Jadi ini di antara beberapa isu. Sampailah petani-petani tidak ada pilihan. Tapi oleh kerana masa untuk menabur padi dah tiba dengan bekalan air daripada pihak MADA, jadi mereka terpaksa membeli. Ini membebankan petani-petani khususnya. Begitu juga dengan benih padi Clearfield yang dikeluarkan oleh pihak Mardi, terlalu tinggi bagi pihak petani. Jadi mohon penjelasan. Terima kasih. Yang berhormat, saya dah kata tadi daripada 9 ini, 6 ni ialah agensi kerajaan. Ini pun dulu pokok sena duk cadang dalam cadangan yang lepas. Mengapa tak mau bagi pada kadar, tak mau bagi pada MADA, tak mau bagi pada PPK. Dan daripada report yang ada pada saya ni, agensi-agensi inilah yang gagal mengeluarkan kualiti padi yang seperti yang sepatutnya. Yang berjaya Seri Merebuk dan HM Noh yang dapat mengeluarkan kualiti yang baik, kerana dua syarikat ini telah membeli mesin lebih kurang 1.5 juta yang saya kata tadi, elektrik mesin yang mengasingkan. Baik. Kalau yang berhormat, saya bersetuju kepada berhormat, kerana itu kita nak tengok balik. Tahun depan ni kalau kita nak sambung, saya nak tambah lagi satu syarat. Siapa yang nak dapat kontrak ini, dia mesti ada mesin elektrik silinder ni. Mesti kena ada. Kalau tak ada, kita tak bagi. Walaupun MADA, walaupun kadar. Kerana kita nak menjaga kualiti dia. Mengenai harga. Harga yang kita arahkan ialah RM28. RM28 itu ialah harga yang diberi subsidi oleh kerajaan. Yang berhormat pun tahu, tiap-tiap 1 kilo kerajaan bagi insentif RM1.03. Sepatutnya bukan RM28. Sepatutnya dia kena jadi 23 campur dengan 28 dekat RM51 sepatutnya. Tapi kerajaan bagi subsidi sebanyak RM23, separuh lebih kerajaan bagi subsidi. Baik, mengapa dia jadi sampai RM32? Ialah kerana harga RM28 ini ialah harga pintu kilang. Kalau ada mana-mana petani yang pergi beli sendiri di pintu kilang, maka kilang itu yang buat perjanjian dengan kita ialah kilang. Syarikat yang kita lantik, dia mesti jual RM28. Dia tak boleh jual lebih daripada RM28. Itu. Yang ketiga, isu Clearfield. Clearfield ni ialah satu benih padi yang baru, orang senang cakap padi kebal. Padi kebal. Padi kebal ini memang cukup berkesan. Dia berkesan kerana bila pagi pakai saja padi kebal, yang pertama terbukti pesawat akan dapat hasil 2 kali ganda. Kalau dulu dia dapat 4 tan, dia boleh dapat sampai 8 tan. Yang pertama. Yang kedua, bila pakai saja racun yang dibekalkan bersama dengan padi kebal ni, dia boleh membunuh semua padi angin. Padi angin akan mati, rumput akan mati, semua akan mati, termasuklah kalau sebelah tu ada padi 219 pun mati sekali. Sebab dia punya racun kuat. Mengapa dia mahal? Dia mahal kerana padi Clearfield ni atau padi kebal ini, kalau nak beli, dia mesti beli sekali dengan racun, dengan pelekat dia. Dia satu set, dia mesti beli satu set. Jadi kan itu harga dia, kalau satu beg 20 kilo, dia punya harga RM120. Sedangkan kalau beli padi sah biasa 219, dia baru harga RM28 ataupun RM30, seperti yang berhormat cakap. Kerana itu kita memberikan pilihan. Kalau ada mana-mana petani yang rasa dia nak pakai padi kebal, dia mampu nak beli 120, maka dia beli. Dah ramai juga yang beli. Kita dah keluarkan lebih daripada 3,000 tan yang kita dah jual. Dan tetapi kena ingat, pakai padi kebal dia tak boleh lebih 2 musim. Dia mesti 2 musim je. Musim ni, musim depan, lepas tu dia kena tukar. Kalau dia tak tukar dengan padi M219, nanti padi kebal, dia akan jadi padi angin yang lebih kebal lagi susah. Jadi kerana itu kita lihat bahawa ada petani yang sanggup melabur lebih untuk beli benih padi kebal dengan harga RM120 kalau nak banding dengan RM28, tetapi hasilnya meningkat dan mereka rasa lebih untung dari segi pengurusan. Oleh kerana benih padi kebal ni kita baru kenalkan, maka ada petani-petani dia rasa takut untuk guna. Tapi sekarang ni nampaknya bila dia tengok kawan-kawan dia dah mula dapat hasil yang lebih, mereka dah mula berminat untuk beli benih padi sah.
untuk beli apa ni benih padi kebal ni tadi. MR20 CL1 kalau saya tak silap.